Assalamualaikum dan salam sejahtera. Moga pelajar-pelajar semua berada dalam keadaan yang sihat. Now we will proceed for part 2, Integration of Construction Project Management and Sustainability. Terdapat beberapa jenis organizational project structure, iaitu functional, metric and project based. What is organizational structure? Ia adalah formal coordination and communication pattern by management. Dan the structure determine division of work, responsibilities, cooperation, consultation, decision making and information flows. Organizational structure ni depend on to achieve the task or goal. So why we want to achieve to achieve task and goal or product or service, and who, siapa, group, size dia, siapa yang terlibat, apa factor-factor such as technology, the rate of change in environment and the type of work related. Type of organization structure terbahagi kepada 3. Functional, metric and pure project. Di sini ada video yang berkaitan dengan karakteristik, advantage and disadvantage. So nanti you all boleh lihat. Proceed to functional organization. Ciri-cirinya ialah dia adalah based on function ataupun role, tanggungjawab. Employees are group hierarchy, clear line authority, only one person at top. Vertical information flow. Kalau kita lihat contoh di sini, dia ada berbentuk hierarki seperti carta organisasi. Only one person at top. Managing director. And every sector or unit, they have a function or role. Dan vertical information flow ni dia berbentuk communication ways ni berbentuk vertical. Functional organization, advantage dia reduce prevent conflict of interest. Dia adalah efficiency and clear line authority, communication very well. Workers easily coordinate and communicate. Selalunya ia seperti pejabat-pejabat kerajaan dan sebagainya. Cara dia adalah sama seperti iaitu functional organization lah. Work well for small and less project organization. Task assignment consistent, high quality technical problem solving, so cepat untuk selesaikan apa jua masalah. In-depth training, skill development ni selalunya every unit tu dia ada skill training tertentu lah. Clear cut career path within function. Keburukannya, project manager has limited authority and a limited career path. Poor communication and coordination across function. Having too many decision refer outward in the hierarchy. So dia banyak dia punya proses untuk sampai ke bos dia tu, dia banyak bertingkat lah macam ni kan. So kalau daripada bawah ni dia bagi tahu masalah dia kepada site agent, kemudian site agent beritahu ke project manager, then barulah boleh bos yang terlibat tu perlu buat keputusan. Dia agak slow lah. Slow innovation in response to environmental changes. Kalau ada perubahan lagilah dia sukar untuk buat keputusan on the time pada masa tu lah. So dia perlu ada R&D punya unit, lepas tu baru dia boleh verify dia punya quality and so on, baru boleh kita proceed kan. Ini adalah example bagi project organization chart. So kat sini tadi kita ada project manager lah. Contoh di sini WSB management. So ada consultant dan project site team. So di bawah consultant ni terbagi kepada architect, land surveyor, civil structure, M&E, quantity surveyor, landscape. So project site team ni di site diketuai oleh project manager, then terbagi kepada project engineer dan project manager. Bawah project manager ni ada lagi dia punya pekerja-pekerja dia, staff lah, admin kat sini.
Dan project ini sendiri ni dia perlu ada site manager yang di site tu dibahagikan kepada infra, logistik. Lepas tu dia punya ni lah pembahagian dia. Dan di bawah tu pula ada site supervisor setiap blok tu Di bawah infra ni seorang site supervisor. Okay, kalau kita lihat ni untuk blok 1, site supervisor yang lain, blok 2, blok 3 dan seterusnya. Okay, so nombor 2 adalah pure project organization. Ciri-cirinya adalah projek itu separate from the rest of the parent system. So dia ni self-contained unit. Okay, dia ada team leader dia seperti entrepreneur. Okay, leader has full responsibility over the project. Okay, ini adalah contoh carta organisasi bagi pure project organization. So dia ada presiden ataupun project director kan. Tapi dia terbagi kepada projek-projek lah. Di bawah ni projek A, projek B, projek C. Bawah projek ni dia ada mempunyai unit tersendiri lah, final manufacturing. Projek B pun sama. So dia berasingan kat situ. Okay, kebaikannya adalah project manager tu dia full line authority lah. Dia bertanggungjawab full. Dan semua projek tu workforce directly responsible to the project manager kan. So dan kita dapat lihat line communication short, lebih mudah dan lebih cepat. Dia maintain permanent group of expert kat situ dan high level of commitment lah kat situ kan. So dia macam simple, flexible structure, support holistic approach to the project. Okay, dan keburukan dia, kekurangan kat situ, project team member have difficulty in going back to their functional unit when the project is over. Duplication of effort, kita lihat kan unit yang sama, finance di project A, project B pun ada unit finance, project C pun sama kan. So dia ada duplication of effort kat situ. Dia kekurangan expertise lah in high technology project. Mungkin kat situ kita lihat kekurangan dia lah. Okay, overall sebab dia nak buat everything semua under project manager, so dia mungkin ada kekurangan di situ. Project takes on a life of its own, worry about life after project ends. Okay, ni beberapa list disadvantage, mungkin ada lagi yang lain lah. So since logik kita masih boleh terima. Okay, metric organization. Okay, ciri-cirinya adalah combination daripada functional structure dan juga organization structure. Okay, so dia people with similar skill are pulled for work assignment. Okay, dia digroupkan kat situ. Nanti kita lihat contohnya. Okay, di sini sama, masih diketuai oleh director. Kemudian dibahagikan kepada unit-unit kan, dan di sini dibagikan kepada projek A, B, C. So kat sini kita lihat ada combination lah kat situ kan. Sebab tu dia panggil matrix. Okay, so kemudian kebaikan dia, individual can be chosen accordingly to the need of the project. Okay, better condition and policy decision, effective cost management. Kat sini high degree of coordination by project manager. So nampak lebih terurus lah, minimal konflik kat situ. Okay, keburukan dia ada ketidakpuasan di kalangan pekerja tersebut. Difficulties in setting priorities, keutamaan kepada projek mana, mungkin ada kekurangan kat situ, nampak kompleks. Project can be difficult to monitor kalau banyak sangat projek dalam pada masa yang sama tu lah. Cost can be increased if more managers. So setiap every tu kan dia projek A, projek B dan C tu dia banyak managers. So kat situ mungkin high cost lah untuk more managers diperlukan. Okay, so kat sini ada video, mungkin you akan lihat lah. Kemudian an organization structure can help or hurt their ability to achieve success, give a large impact on the ability to manage a project. So kat sini how to select most appropriate organization structure, you boleh lihat lah kemudian Okay, terdapat 7 faktor to consider before decide on organization structure. Okay, kita lihat project durationnya. Okay, resource
overhead cost, level or essentially in project, complexity di kawasan mana ataupun kesukaran untuk kita buat projek tu di bandar, di terlalu padat ataupun di kawasan pedalaman kan. Teknologi yang digunakan, number of project, relative important. So kebanyakan faktor ni yang sangat mempengaruhi lah untuk kita pilih organisasi apa yang sesuai. Okay, yang kita bincangkan tadi. Okay, seterusnya subtopik method of project delivery. Okay, apa itu project delivery? Nanti kita discuss lepas ni. How construction project could be organised in order to take it from the owner concept. Daripada owner, idea owner tu untuk kita bina sehingga seperti reality lah, sehingga siap kan. So how to apa method yang sesuai digunakan. Okay, which organisation involved in every construction project life cycle? Adakah organisation ni involve sepanjang project life cycle tu ataupun di fasa-fasa tertentu saja? Okay, so boleh kita fikirkan lah how to ensure the project will efficiently and effectively organised. Ni macam mana kita nak susun semua kerja tu supaya dia lebih smooth lah. In most cases, the owner, design, contractor come together to complete construction project, and then after complete, they go their separate ways. So yang ini overall secara summary-nya, owner, design, contractor ni selalunya dia akan sit down ataupun dia akan discuss lah to complete construction project. Okay, so what is project delivery method? Okay, the way in which the project is organised. Macam mana kita nak jalankan projek tu dengan lebih tersusun lah. How efficiently, how effectively it can be designed and built kan. It provide a common framework. Okay, dan project delivery system assign authority and responsibility to people lah. Contoh project delivery system ni sepanjang construction tu kita perlu assign authority ataupun submit semua report dan juga drawing untuk kelulusan kan. Contohnya seperti JKR, Majlis, JPS, JPP, IWK, Syabas, SAJ and so on. Then dokumen tu akan diluluskan lah. Either diluluskan atau tidak lah. Dan kalau tak lulus perlu resubmit sebelum kita proceed to construction. Okay, the project delivery system select by the owner is very important for contractor because its impact, its role, responsibility and risk. Okay, terdapat 4 method of project delivery. So kat sini nanti you akan lihat sendiri. Okay, yang pertama adalah traditional method, design, build, building. Design, build, construction management, owner, building, arrangement. Okay, dan yang pertama traditional project, design, build, building, design, build. So maksudnya two step procurement, design and build. Dia ada 2 kat situ design, dia kebentuk dan juga membina. Jadi dia separate contract. So dia one general contractor and separate designer. So owner ni client dan dia ada seorang design, designer dan juga kontraktor. Okay, design, architect ataupun consultant designer lah. Okay, so dia kat sini project can be the most economical form of construction procurement when contractor bid at the lowest price. However, experts agree that this method also could be the most expensive form of construction procurement with the lowest quality product if not well monitored. So kat sini selalunya orang cakap the lowest price, tapi sebenarnya dan bila diteliti semula the lowest price kalau tak boleh untuk proceed buat pembinaan ataupun halfway saja tak bergunalah. So mungkin yang paling sesuai adalah the reasonable price lah. Okay, most contract based on bill of quantity kat sini. Okay, yang kedua adalah design build project ataupun turnkey. Okay, kalau kita lihat procurement system dia ni, owner contract with a contractor or designer as a single unit, one contract kan kat sini. Okay, design, project owner dan dia single unit lah.
Okay, tadi separate. Tadi owner dia separate design dan juga designer dan juga kontraktor. Okay, yang ini pula turnkey, maksudnya owner directly to design ataupun build firm lah kat situ. Owner assign design and build firm to run the project. Okay, design and build firm will be responsible untuk design and construction. Kedua-duanya, both design and construction tu dia under kat sini lah, design and build firm ni. Okay, selalunya kontrak ni lump sum value. Okay, di bawah design firm ni adalah kontraktor lah. Okay, yang ketiga adalah construction management CM. CM, okay. CM ni adalah PMC Project Management Consultant to coordinate the project for the owner. So owner ni dilantik satu pihak PMC consultant untuk uruskan projek dia. Okay. For party yang involved terlibat adalah owner, designer, CM firm and contractor. Okay, 1, 2, 3, 4 KCM does not perform design or construction work with its own forces. Okay, selalunya CM ni dia menguruskan lah maksudnya dan design ni masih di bawah designers, architect dan engineers tu. Dia memantau lah. Okay, owner, builders, agent arrangement. Okay, kat sini sometimes used for handling a project. Owner perform a partial design with in-house designers and contract the balance of design to one or more outside design consultant. Okay, kat sini construction contract may be assigned to one or more contractor. Okay, owner directly to the contract coordinator, and at the same time dia juga direct to contract design and in-house design lah. Okay, dan kat sini dia memantau jugalah apa owner contract coordinator ni, di bawahnya adalah terdapat kontraktor, sub kontraktor yang diperlukan lah. Okay, sebab tu kita panggil owner builders lah. Okay, project delivery comparison. Okay, kalau kita lihat for design bid build ni, the structure architecture design must be finished first, then baru open for tender. Okay, traditional method, kita akan siapkan dulu design, lepas tu then after finish baru kita boleh masuk bidding process, barulah bermulanya fasa construction process. Okay, yang seterusnya ni design bid. Design and bidding process happen progressively. For example, once the piling design completed, then we go for open tender. So design process ni dia berlaku masa yang sama, dia juga boleh bidding process, okay, dan construction process pun boleh bermula. Maksudnya dia boleh bermula kat situ dan dia akan jimat masa. Dia awal lah, dia mula awal kat sini. Okay, yang ketiga tu construction management, dia hampir sama. Dia adalah PMC tadi. So dia hampir sama dengan ni. So dia pun juga design proses berlaku, kemudian bidding proses at the same time. Construction bermula lah peringkat awal seperti piling. Okay, dan let's see what are different between traditional and design build. Ini boleh nanti tengoklah bila masa free. Tolong tengok video ni. Okay, yang terakhir adalah subtopik bagi Information and Communication Technology ICT in Construction. Okay, ICT ni penting atau tidak? Okay, sebenarnya sangat penting. Technologies that provide access to information lah through telecommunication. Okay, focusly adalah communication technology, include internet, wireless network, cell phone, other communication medium lah. Okay, so dia lebih, ini adalah contoh. Mungkin perlu software untuk menggunakan komputer untuk selain daripada design, selain daripada mungkin inspection. Selalunya kita inspection ni manually ataupun inside, tapi mungkin inspection kemudian memerlukan ICT. Okay, why construction industry need
And ICT become a tool lah, vital tool for managing information lah, large amount of project information, ataupun during the stage yang project life cycle terlalu complete ataupun terlalu complex, so dia terlalu banyak information, so that's why dia perlu ada ICT lah untuk managing the information. Okay, flow of information need to be managed, so it will be received or accessed when required. So dia perlu uruskan contohnya S-curve or progress setiap bulan. So dia perlu come up with Microsoft project to sebelum meeting tu untuk dia present lah adakah project dia delay ataupun ada progress kan. Okay, so how to implement ICT in the construction? Traditional method have not always work. Okay, selalunya late supply, okay, losing of information, missing and action and so on. So maybe traditional method kita nampak kat situ perlu ada ICT lah involved. Yang kedua adalah scale of building work has changed. Simple project tak banyak information, tapi kalau big project maybe involve a lot of thing lah to do kan, to information. So kita tak nak missing ataupun kita nak dia berjalan dengan smooth, so maybe you kena ada ICT lah include. Okay, yang ketiga involvement large number of people. So when a big project maybe so many of people yang perlu ada kita control supaya dia understood, dia clear record, dia ada role, understand lah the role model and so on. So dia perlu uruskan lah human kat situ, missionaries, 4M yang kita bincangkan tu kan, missionaries, money, manpower, material kan. So that's why perlu ICT lah very well. So kat sini kita lihat kan fasa-fasa ni, contoh idea, dia perlukan report. So perlulah kat sini komputer lah, ICT, conceptual design pun perlu drawing, gunakan AutoCAD, perlu design menggunakan Esteem, Step Pro and so on. Detail design pun sama menggunakan software yang tertentu kan. Construction planning, estimate schedule menggunakan Primavera, Microsoft Project and so on. And construction tu sendiri perlukan drawing yang terkini di samping progress lah, sehinggalah operation dan maintenance dan juga handover. So sebenarnya during from start until the end the construction tu memang perlu ada ICT dan perlu ada improvement lah penggunaan ICT. So problem, cause of problem in the adoption and utilization of integrated IT system. So poor management, communication, and lack of standardization, information procedure, uniform procedure, number of participants involved in construction project. Okay, so that's why lah kalau ramai yang terlibat dalam construction project, dia menjadi masalah lah. So dia perlu diuruskan dengan IT system yang very well kan. Okay, we can change the system but we cannot change people using the system. So we can see the figure. So that one ni dia masih lagi menggunakan cara dia tersendiri. Dia tak nak menggunakan tayar kat sini kan. So kita tak boleh ubah orang tu lah kat situ. Agak sukar kan kat situ. Satu lagi masih menggunakan berbanding dengan komputer. So that's why lah kita perlu menteliti ataupun setiap company, setiap majikan tu dia perlu ada training, ada latihan, perlu set up ICT very well lah. Okay, so where we are sebenarnya kita di mana, adakah in Malaysia kita menggunakan ICT sangat berkesan ataupun kita hanya tidak mempedulikan, tidak menggunakan sebaik mungkin. So kita kena improve lah. So untuk hari ni, untuk menguji kefahaman pelajar semua, kuis nombor 4 lah saya rasa. Sebelum ni kita dah buat kuis sebelum digital learning, saya rasa ada 2, so kita tambah lagi 2 lah kat sini kan. In your words, briefly explain the summary video from given in page 7, 21, 26, 28, 35. Choose only one video. Please write down the answers, snap pictures to submit through Emodo. So
pilih salah satu video, cuba lihat dan explain in summary, briefly explain, just summary saja, dan kemudian snap the picture and submit to Edmodo. Okay, that's all. Thank you very much. Assalamualaikum.